dzikirnya masih tak mabak. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, pengusi surau, ahli jawatan kuasa surau, OBT, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang kasih Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat kita hadir ke surau ini untuk solat maghrib berjemaah. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada sebahagian daripada kita untuk duduk terus lepas maghrib mendengar kuliah maghrib, tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita ini dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keampunan, dan Allah menjadikan hati-hati kita ini merupakan hati yang lembut, hati yang tunduk untuk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam waktu yang sama hati kita ini menjadi hati yang benci perkara-perkara maksiat, perkara mungkar yang ditegah oleh Allah dan Rasul. Dan juga kita mohon pada Allah asbab kehadiran kita ke surau majlis pengajian ini, Allah beri taufik dan hidayah bukan kepada kita je yang hadir, anak, suami, isteri kita semua dapat kebaikan yang sama. Hadirin hadirat muslim-muslimat yang kasih sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab, satu kitab yang cukup besar, yang cukup agung. Karya agung Al-Imam An-Nawawi. Dia merupakan rujukan yang muktabar dalam fiqh kita lah, mazhab Syafi'i. Dan dia berjilid-jilid ni, berbelas jilid, Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Cuma kita ambil satu tajuk kecil je. Kita ambil salat Jumaat. Kita dah on, mula kuliah ni bermula surau kita ni dapat status surau Jumaat. Berapa tahun dah mesti? 2 tahun lebih Hampir 2 tahun lama, alhamdulillah. So karya yang ada daripada saya ni diterbitkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pahang. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada bulan lepas, 14 hari bulan 8 yang lalu. Bulan lepas kita berada pada muka surat 142. Kalau dekat 2 tahun baru 142, ini ada 400 lebih. Mau dalam 2 tahun lagi baru habis. Panjang lagi ceritanya kan. Okey. Muka 142. 140. Kita telah membicarakan banyak, bermula dengan kita memperkenalkan siapa itu Al-Imam An-Nawawi. Apa dia buat? Hari-hari tak apa, tak buat kerja kalau hari-hari ngadap benda ni. Kita mula membicarakan tentang pengenalan Imam Nawawi, kemudian kita pergi kepada tajuk yang berkaitan dengan solat Jumaat. Dah banyak dah kita bincang. Pengenalan hari Jumaat, hukum solat Jumaat, solat bagi kanak-kanak, orang gila, solat orang musafir, hamba, pesakit, solat bagi orang bermukim yang tidak mendengar azan, solat Jumaat bagi orang yang takut, yang ditimpa hujan, yang menemani pesakit, solat Jumaat bagi orang yang ada uzur tetapi hadir ke masjid, hukum solat Jumaat pada hari raya kita bincangkan, solat zuhur bagi orang yang tidak wajib mengerjakan solat Jumaat, kemudian hukum solat zuhur sebelum luput solat Jumaat. Ini benda yang teknikal kita bincangkan. Kemudian hukum meninggalkan solat Jumaat bagi orang yang musafir, kemudian berjual beli pada hari Jumaat kita dah bincangkan. Tempat yang boleh nak buat solat Jumaat, macam spek-spek dia, ada kemah kita bincangkan. Kemudian ni tajuk besar dia, kita masih berada bawah tajuk bilangan ahli solat Jumaat. Ni tajuk kita ni. Bulan lepas pun kita masih bincangkan ni, bilangan ahli solat Jumaat. Itu dia bermula daripada muka surat 138 tu. Bilangan ahli solat Jumaat. Dia Al-Imam An-Nawawi dalam dalam kitab dia Al-Majmu' Syarah Muhazzab ni, dia akan ada matan dia dulu. Mau datang matan, kemudian dia pergi syarah satu, dia datang qaul, pandangan ulama. Okey. Kita dah masuk tajuk ni bilangan ahli solat Jumaat. Kemudian dia pergi kepada takhrij hadis tu. Takhrij tentang hadis. Dia maksudnya satu, dia datangkan teks matan. Dalam matan tu dia letakkan satu dalil-dalil utama bagaimana dalam mazhab kita ambil dalil daripada hadis-hadis Nabi ni menjadi asas mengatakan kita bagi mazhab Syafi'i ni okey, kena 40 orang ke 39 orang ke, kita bincang dah tu kan.
So dia ada hadis ni, hadis Jabir. Dia ceritakan bagaimana. Kemudian dia letakkan asas-asas syarat untuk bilangan solat Jumaat itu. Kemudian kita dah bincangkan yang bulan lepas, bilangan 40 orang ahli solat Jumaat. Bagi kita mazhab Syafi'i itu 40 orang. 40 orang tu termasuk imam ke tak termasuk imam? 39 campur imam 40 atau 40 jemaah campur imam jadi 41. Kita dah bincang dah bulan lepas. Ada beberapa pandangan. Yang umum dia pada matan dia kata 40 orang tu termasuk dengan imam sekali. Kemudian syarat orang-orang tu pula bagaimana kan? Dengan dia kena mastautinnya, dengan cukup syaratnya, cukup syarat-syarat Jumaat ya, kita dah bincang. Okey, pada malam ni kita akan masuk Imam Nawawi bila dia mensyarahkan tajuk tentang bilangan ahli solat Jumaat ni, 40 diberikan huraian asas. Kemudian dia letakkan satu tajuk sebab yang berkait dengan solat Jumaat ni ada jenis-jenis kepelbagaian orang. Jadi dia letak satu tajuk kat sini, ada 6 jenis manusia berhubung solat Jumaat. Muka surat 142. Jadi manusia ni ada kategori dia dibahagikan kepada 6 kategori yang berkait dengan solat Jumaat. Kita ni ada 6 kategori. Sebab banyak sangat dia dah pecahkan. So dia pecahkan pada 6 ini asas-asas yang dia letak. Dia kata dia letak ni sebagai tajuk cabang. Daripada matan itu letak satu cabang, dia kata dahulu-dahulu ni boleh orang ni kita boleh kategorikan kepada 6 kategori yang berkait dengan Jumaat ni. Kata Imam Nawawi, dia kata tajuk cabang, dia kata 6 jenis manusia berhubung solat Jumaat. Para ashab kita berkata berhubung solat Jumaat manusia ada 6 jenis. Ini ulama-ulama dan mazhab Syafi'i ni dia menyebutkan bahawa solat Jumaat ni ada 6 kategori manusia yang dipecahkan dalam mazhab kita. Yang pertama dia kata orang yang mana solat Jumaat wajib. Yang pertama jenis orang solat Jumaat ni dia wajib solat Jumaat. Solat wajib solat Jumaat ke atasnya, satu dia wajib solat Jumaat. Kemudian sah dengannya. Maksudnya dia datang solat Jumaat, dia tu orang tu sendiri, kita senanglah kata orang kampung sini kan. Memang kita mastautin sini. Bila kita mastautin sini, kita wajib solat Jumaat. Satu. Kemudian dan sah dengannya. Maksudnya bila kita solat Jumaat, kita tu diambil kira sebagai ahli solat Jumaat. Maksudnya dalam 40 orang tu kita boleh ambil kira seorang. Kita memang mastautin, bukan bermukim. Itu dia kata. Jenis yang pertama, orang yang mana solat Jumaat dia wajib ke atasnya dan sah dengannya. Maksudnya dia merupakan orang yang bermastautin. Membetul ahli qaryah sini, duduk dekat sini. Tak ada nak pindah tempat lain, dia kata. Iaitu orang lelaki. Tu dia letakkan syarat tu. Ni dia kata sebut itu. Dia lelaki, pertama, yang merdeka, kedua merdeka, kemudian balik, dah sampai umur. Kemudian yang empat berakal, waras. Bukan orang yang kurang akal. Kemudian bermastautin. Yang kelima, dan tidak ada keuzuran. So ada 6 dia letakkan sini. Yang kategori yang pertama. Itu kita lah ni. Memang ahli qaryah kita. Maksudnya kita ni kalau ada ahli qaryah duduk sini betul, ada 6 syarat yang menyebabkan kita ni wajib. Dan kita ni diambil kira sebagai jemaah dalam 40 orang tu. Dah terlebih tu tak apalah. Kalau tak cukup, kita boleh ambil kira yang 40 orang tu. Apa dia? Dia kata sekali lagi, lelaki, perempuan tak ambil kira lah. Laki, merdeka, balik, berakal, mastautin, dan juga kita ni tak ada keuzuran. In case kalau contohnya ada keuzuran, maksud itu sebenarnya kita ni ada keuzuran. Kita ni dah ahli qaryah sini lah, tapi kita ada keuzuran. Sakit ke apa, dia tak ambil kira dah 40 tu. Dia dah ada keuzuran dekat itu. Jadi dia ambil itu. Spek yang pertama ni maksud jenis orang yang biasa, common, kan? So itu Imam Nawawi, para ashab kita dipecahkan. Itu jenis manusia yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua dia kata sini, orang yang mana solat Jumaatnya sah dengannya. Sah dia sembahyang solat Jumaat, tetapi tidak wajib ke atasnya. Maksudnya orang yang mana solat Jumaat sah dengannya, dia datang solat Jumaat sah, dia kata, tapi dia tak wajib dengan ke atasnya, kan? Dia ni sah solat Jumaat dengannya, tetapi tak wajib dia ni solat Jumaat, dia kata, iaitu pesakit. Pesakit.
pesakit, satu penjaganya, orang yang jaga pesakit tu. Orang yang ada hujan di jalanan, tengah on the way nak datang ke masjid, tiba-tiba hujan kan. Hujan. Maka dekat situ kalau dia Jumaat dia sah, tapi dia dah tak ada kewajipan. Yang ada halangan lah sebab kehujan. Kemudian dan seumpamanya daripada orang-orang yang ada keuzuran. Orang yang ada keuzuran. Jenis ada uzur ni, dia mana kalau dia datang solat Jumaat sah. Sah dengan solat Jumaat tu dah cukup, dia tak perlulah balik nak qada solat Zuhur, tak ada. Kan? Dia memang dah selesai dah dengan solat Jumaat. Tapi dia ni dah tak wajib sebabkan ada keuzuran, dan keuzuran itu pelbagai. Sakitnya, jaga orang sakit, tengah jalan ada binatang buas, dan seumpama keuzuran yang lain. Dia kata, namun begitu, kita ada satu kaul yang ganjil dan sangat dhaif bahawa solat Jumaat tidak sah dengan pesakit. Kaul ini diceritakan oleh Ar-Rafi'i rahimahullah. Ada satu kaul dia kan, ulama ni asas yang tadi kita tak peganglah pendapat ni, tapi bila dia bahas bab ni dia bawa kan. Rupanya ada Rafi'i, dia ada satu pendapat. Dia kata kalau dah ada keuzuran ini, dia kata tak sah solat Jumaat bagi orang yang sakit. Asasnya tadi gitu. So jenis pertama, solatnya wajib dan dia diambil kira. Yang kedua, solat Jumaat dia sah. Dia sah tapi dia tak wajib Jumaat. Itu jenis orang yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Imam Nawawi, dia kata yang ketiga ni, orang yang mana solat Jumaat tidak wajib ke atasnya. Jenis orang yang ketiga ni, jenis solat Jumaat tidak wajib ke atas dia. Dia dah tak ada dah. Kewajipan ke atas dia untuk solat Jumaat ni dah gugur dah. Dengan pelbagai sebab lah. Dah gugur kata. Kemudian tidak sah dengannya dan tidak sah daripadanya. Iaitu, maksudnya di sini tidak sah dengannya. Maksudnya orang tu, satu, dia tak wajib ke atas dia Jumaat. Kemudian tidak sah dengannya. Maksudnya kalau buat Jumaat, dia ni tak boleh kira dalam 40 orang tu. Tak termasuk dalam ahli qaryah. Tak sah dengannya. Dan tidak sah daripadanya. Dan kalau dia buat sendiri pun memang tak sah. Iaitu jenis orang apa? Orang gila. Orang gila, orang pensan, yang tak cukup syarat waras tadi. Contohnya kita nak buat solat Jumaat, tiba-tiba ada 38 orang je. Tak cukup 40 orang. Takdir Tuhannya gitu. Kan? Ada 38, tak cukup 2 orang. Tiba-tiba ada 2 orang gila, ahli qaryah kita ambil, dia cukupkan 40 orang. Jangan sebab dia tak termasuk dalam sini, tak cukup syarat. Walaupun dia ahli qaryah tapi gila, tak boleh. Okay, dia katakan. Okay. Demikian juga orang kafir asli. Orang yang betul-betul kafir asli, jika kita berkata dia tidak diperintahkan dengan hukum-hukum cabang. Maksudnya kalau orang kafir ni memang tak ada lah. Walaupun dia ahli qaryah sini kan. Tiba-tiba tak cukup, ambil orang kafir nak bagi cukup seorang 40 kan. Tak boleh. Itu jenis yang maksudnya Jumaat tak wajib. Kemudian tidak sah, tak ambil kira dengan dia untuk Jumaat dia. Itu jenis yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata ashab kita, dan mazhab kita kata, orang yang mana solat Jumaat wajib ke atasnya. Orang yang mana solat Jumaat wajib ke atasnya dan tidak sah dengannya. Maksudnya dia wajib solat Jumaat, tetapi tak sah dengannya. Dia ni tak boleh diambil kira sebagai yang 40 orang tadi. Kan? 40 orang tu kita tak boleh ambil kira dia. Tapi dia wajib solat Jumaat. Tetapi sah dah daripadanya. Untuk dia di sendiri tu dia sembahyang, okey, tak ada masalah. Melepaskan dia punya kewajipan dia. Okay. Iaitu kanak-kanak, dia kata. Jenis budak-budak kanak-kanak yang belum balik. Kan? Belum balik lagi. Yang ni kalau dia datang solat Jumaat, ni jenis yang keempat, dia tu sembahyang wajib untuk dia sembahyang, tapi tidak sah dengannya. Kita tak boleh kira dia sebagai ahli Jumaat. Kita tengok ada 40 orang, tengok ada 3 orang budak kan. 3 orang ni tak balik kan ni. Maka kita kena tengok elok-elok. Kena cari betul-betul ahli qaryah yang cukup syarat balik. Okey. Iaitu kanak-kanak yang mumayyiz, dia kata sini. Iaitu kanak-kanak yang mumayyiz ataupun jenis hamba. Kita ni, zaman kita ni tak adalah hamba. Kalau zaman dulu ada hamba. Tiba-tiba dah 40 orang tu
Ataupun tiba-tiba katakan ada 60 orang, ramai. 60 orang, tiba-tiba 25 orang hamba kan. Kan orang pun, kena tengok tu. Walaupun orang besar dah berumur 30-40 tahun, dah tidak diambil kira dia kata kan. Okay. Tidak sah dengannya. Jumaat tu dia tak cukup syarat yang tu. Orang musafir, kata kan. Kalau orang musafir tu dia kena pasti dia kata. Perempuan ni senang lah. Kita dah nampak perempuan atau khunsa, jenis pondan itu. Okey, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, orang yang mana solat Jumaat wajib ke atasnya. Dia solat Jumaat wajib ke atasnya tetapi tidak sah daripadanya. Iaitu orang yang murtad. Dia orang murtad ni ada panjang cerita dia tentang orang murtad. Sebab orang murtad ni hukum dia, kalau dia nak agama kita boleh murtad memang kena bunuh je lah. Dia kata. Tapi maksudnya pengarang dia letakkan jenis yang kelima ni, orang kalau dah murtad, dia kata solat Jumaat itu wajib ke atasnya. Dia kata orang yang mana solat Jumaat wajib ke atasnya. Tetapi tidak sah dengannya. Kalau dia murtad, kita tak boleh ambil kira. Dia ahli qaryah kita. Ahli qaryah kita. Katalah, kita ni ada 40 orang. Tiba-tiba ada 2 orang tu, 2 orang murtad. Kan? 2 orang murtad. Kan? Dia buat datang solat Jumaat. Tapi dia kata, aku ni dah murtad dah kan. Okay. Jadi, itu kena ambil kira. Dia ni maksudnya orang yang mana solat wajib ke atasnya, tetapi tidak sah daripadanya. Kita tak boleh kira dia sebagai ahli Jumaat. Itu orang yang murtad. Maksudnya orang yang murtad ni, macam mana sekalipun, dia kena wajib. Hukum untuk solat Jumaat ini, yang disebut oleh Imam Nawawi, dia wajib solat Jumaat. Itu jenis yang kelima. Tak boleh lah kalau orang murtad ni contoh kan. Contoh dia orang ahli qaryah kita kata, kau kenapa tak solat Jumaat? Aku dah murtad lah, dia kata. Macam tu kan. Orang lain biar. Jadi dia akan timbul fitnah. Dia pindah dalam masyarakat. Dan orang lain tak pergi solat Jumaat, polis datang, apa kau ni? Islam. Aku ni, kenapa tak solat? Aku dah murtad lah, dia kata. Jadi alasan pula tak solat Jumaat. Nampak tak? Jadi ulama ni, panjang lah perbahasan kau murtad ni. Tengok, ulama dia ambil kira banyak angle. Kan? Kalau hukum Islam tu ditegakkan, kena bunuh. Kalau tak ditegakkan, adalah beberapa pandangan perbahasan ulama berkaitan orang murtad yang untuk solat biasa, untuk solat Jumaat ada bahasan. Itu jenis yang kelima. Kemudian jenis yang keenam, kata pengarang dia kata, orang yang mana solat Jumaat wajib ke atasnya, solat Jumaat tu dia wajib dan sah daripadanya. Okey, dia solat Jumaat dia wajib dan sah dia mengerjakan solat Jumaat itu, dia kata, tetapi terdapat khilaf tentang kesahihan solat Jumaat dengannya. Maksudnya dia sembahyang Jumaat tu wajib, kemudian menjatuhkan kewajipan Jumaat bila dia buat, tetapi dia khilaf tentang kesahihan solat Jumaat dengannya. Adakah dia ni kita nak kira dia dalam 40 orang tu ataupun tidak? Kita tajuk kita ni bilangan solat, bilangan ahli solat Jumaat. Jadi dia tak lari. Apa-apa dia bincang tu mesti nak 40 ke, 39 ke, lepas ke tak lepas ke kan. Cuma jenis orang ni macam mana. Dia cover tak ada 40. Ni cover separuh, ni tak cover. Ini jenis yang keenam ni. Jenis orang yang solat Jumaat dia wajib. Dia wajib solat Jumaat. Kemudian sah dia. Bila dia solat Jumaat, dia ambil kira lepas semua hukum kat dia. Dia tak perlu sembahyang Zuhur semua. Kalau dia pun tak boleh tinggal semua. Tetapi khilaf. Ada khilaf. Khilaf dari sudut kesahihan solat Jumaat dengannya. Kita boleh ambil kira tak dia daripada 40 orang tu ataupun kita tak boleh ambil kira. Dia kata kan. Okey. Iaitu orang yang bermukim. Tadi bermastautin. Kita ni semua ahli qaryah mastautin yang duduk sini. Ini jenis bermukim. Jenis datang mukim sementara je. Dia bukan nak duduk sini terus. Bukan ahli qaryah kan. Iaitu orang yang memukim yang tidak bermastautin. Padanya terdapat dua wajah yang disebutkan oleh Syekh Abu Isa Asy-Syirazi. Dalam khilaf, bila khilaf ni maksudnya dia ada dua pendapat. Dalam kitab dia kata, yakni dalam matan Al-Muhazzab, itu yang mula ni matan ya, kita dah baca pada bulan lepas dia kata. Disebutkan kat sini wajah yang paling sahih, maksudnya yang paling benar, paling sahih antara kedua-duanya ialah solat Jumaatnya tidak sah dengannya. Maksudnya yang jenis bermukim ni kita tak ambil kira dia sebagai ahli Jumaat. Kita kena ambil kira yang bermastautin tadi. Bermukim ni kita tak ambil kira. Dia datang sini, dia duduk. Mukim ni pun lepas ni kita nak bincangkan kategori-kategori bermukim itu.
Dia mungkin dia duduk sini, aku duduk sini 6 bulan dia nanya. Dia memang dia nak balik kampung. Kan? Dia nak balik kampung. Dia kata 6 bulan di sini. Kursus sini 6 bulan. Maka ketika itu dia wajib dah solat Jumaat. Ikut kita semua. Tapi kita tak boleh kira dia dalam 40 orang tu. Dia tak masuk. Itu yang dia katakan. Wajah yang paling sahih antara kedua-duanya. Sebab benda khilaf. Khilaf. Wajah yang sahih ialah solat Jumaat tidak sah dengannya. Dia tu tak boleh dikira sebagai ahli dalam 40 orang. Lebih tu tak apalah. Okey, tapi dia kena solat Jumaat. Okey, kemudian sejumlah ashab rahimahumullah, ashab dan mazhab kita, ulama dan mazhab Syafi'i menyebutkan kedua-dua wajah ini secara mutlak, disebutkan secara umum. Dua-dua wajah ini itu dikatakan wajib dan juga sah. Satu, sembahyang tu wajib. Kedua, sah tak sah. Wajib tak wajib solat Jumaat. Kedua, sah tak sah solat Jumaat tu. Dia ada dua jenis kategori tu. Sejumlah, dia kata bukan semua. Ada sebahagian daripada ulama dan mazhab Syafi'i disebutkan kedua-dua wajah ni secara mutlak bagi setiap orang bermukim. Bagi orang bermukim tidak boleh mengambil rukhsah. Kan? Maksud dia gini, orang yang datang dia memukim, dia duduk sini 6 bulan aja dia kata, ataupun 2 bulan aja. Atau tuan-tuan kita pergi travel kursus dekat satu tempat atau duduk situ dalam 3-4 bulan. Kita tahu dah 3-4 bulan. Maka kata mazhab kita tak boleh mengambil rukhsah. Maksudnya kita tu bermukim. Dia lah aku duduk sini 3 bulan je tak payah solat Jumaat. Tu tak boleh. Dia kata. Maksudnya kalau kita dah sampai lebih daripada musafir tu, ni dia akan bincang tentang musafir. Lebih aja daripada bilangan waktu musafir, kemudian kita masuk kepada bermukim. Bila kita bermukim itu, mungkin 3 bulan, 4 bulan, kita kena solat Jumaat. Tak boleh, dia kata, kita mengambil rukhsah, ambil keringanan. Ambil aku ni mukim je, bukan mustautin. Tak boleh, kata. Satu. Kata. Kemudian, dalam mazhab kita, manakala sejumlah ashab, sebahagian daripada ulama-ulama dan mazhab Syafi'i pula menyebut dengan jelas bahawa kedua-dua wajah ini terdapat pada orang musafir yang berniat untuk tinggal di tempat tujuannya selama 4 hari. Yang jenis boleh ni tadi, jenis betul-betul musafir, dia kata. Tuan-tuan, kita musafir, keluar hari Khamis 5 waktu, Jumaat 5 waktu, Sabtu 5 waktu, kan? 5, 10, 15. Dia kata sini selama 4 hari. Dia tak boleh 4 hari. Kalau mazhab kita ni ada beberapa pendapat. Yang sini dia tulis selama 4 hari. 4 hari ni, satu hari berapa waktu kita sembahyang? 5. Kan? Sehari 5 waktu. So 4 hari, 5 darab 4, 20 waktu. Jadi bila kita sampai dekat tempat kita bermusafir itu, dia kira pada waktu yang pertama sampai waktu yang kedua, 20. So 5 darab 4, 20. So 4 hari. Itu disebutkan dalam masa pagi. Kalau kita bagi Khamis, Jumaat tu, itu dia kira musafir. Yang tu tak apalah. Kita dah bincang dah itu. Janganlah kita tunjuk depan orang semua kan. Dalam tu, dalam kategori yang 4 hari itu. Inilah yang zahir daripada kata-kata pengarang dan lain-lainnya. So kalau dalam kategori yang itu, dia kata boleh kita ambil pandangan yang mengatakan tak perlu tu. Okey. Kemudian kata pengarang, Ar-Rafi'i pula berkata, kedua-dua wajah ini terdapat pada sesiapa sahaja yang berniat untuk bermukim yang menjadikannya keluar daripada permusafiran. Sama ada tempoh bermukim itu pendek maupun panjang. Ni kata Ar-Rafi'i pula dia kata. Kedua-dua wajah ni yang dikatakan solat Jumaatnya wajib, kemudian sah dengannya, solat Jumaat itu dah mencukupi baginya. Dia katakan bagi sesiapa sahaja berniat, dia memang dah niat lebih daripada 4 hari. Dia nak duduk 10 hari ke 15 hari ke, yang mana dia tak sampai kepada level nak bermustautin. Memang dia duduk sini, nak sewa sini 2 bulan, 3 bulan. Tapi dia tahu lebih daripada 4 hari. Maka dia termasuk dalam kategori yang dikatakan solat Jumaat wajib dan sah dengan solat Jumaat itu. Dia kata sebab apa? Keluar daripada permusafiran. Dia tak kira sebagai musafir dah. Sama ada tempoh dia bermukim itu pendek ataupun panjang. Nak duduk 5 hari, 6 hari ke,
ataupun nak duduk 3 bulan, 4 bulan ke, tapi dia tahu diri dia tu bermukim, bukan bermastautin. Kemudian Al-Baghawi pula menyebut, dia mengutarakan qaul yang ganjil. Ni bila kita bahas ni datanglah pendapat-pendapat yang ganjil. Al-Baghawi pula mengutarakan qaul yang ganjil dengan berkata, kedua-dua wajah ini terdapat pada sesiapa sahaja yang sudah lama bermukim dalam keadaan berazam untuk pulang ke tanah airnya seperti untuk ilmu dan peniaga. Kata Baghawi, dia bawa satu pandangan yang ganjil. Contoh, tuan-tuan nak pergi belajar dari sini, nak pergi flight, pergi sambung belajar ke Jordan, kan, katakan. Nak duduk sana 4 tahun. Kan? 4 tahun, tapi kita tahu, kita duduk kat sana tu, 4 tahun memang, lepas 4 tahun kita nak balik. Kita bukan bermastautin kat sana. Dia memang nak balik, kan? Maka dia kata, kalau dalam diri dia tu, ni rasa ganjil, Baghawi dia buat kata, kalau dalam diri dia tu ada perasaan gitu, maka dia masuk dalam kategori yang disebutkan tadi. Solat Jumaatnya wajib ke atasnya dan sah dengannya. Ya, bentuk yang begitu juga. Dia kata. Kemudian beliau juga berkata, jika dia berniat untuk tinggal selama 4 hari, maksudnya 4 hari atau seumpamanya daripada tempoh bermukim yang pendek, maka solat Jumaat tidak sah dengannya dengan satu wajah sahaja, yakni tanpa khilaf antara para ashab. Padahal yang masyhur ialah khilaf tersebut terdapat pada semua keadaan. Ini dia kata, jika dia berniat untuk tinggal selama 4 hari, maksudnya dalam tempoh 20 waktu itu. Maksudnya 4 hari atau seumpamanya daripada tempoh yang pendek itu, dia kata, maka solat Jumaat, dia kata tidak sah. Tidak sah dengannya dengan satu wajah sahaja. So dia dah dapat beberapa pendapat, yakni tanpa khilaf antara para ulama dan mazhab kita. Padahal yang masyhur ialah khilaf tersebut terdapat pada semua keadaan. Jadi maksudnya kalau kita ni bermusafir, kita pergi musafir, contohnya musafir hari Khamis kemudian Jumaat, ataupun kita pergi hari Rabu, Khamis, Jumaat. Jumaat tu ada ruang dan peluang untuk kita solat Jumaat, pergi je lah solat Jumaat. Tak jadi masalah sebenarnya, kan? Walaupun ada pendapat yang lain, yang boleh ada keringanan, ada ruang kita solat Jumaat. Tapi kalau kita tak nak solat Jumaat dan musafir kita itu ada masyaqqah apa ke, ada keuzuran kita, maka kita tak boleh menzahirkan sangat, takut dia menjadi fitnah, kata gitu, ya. Okey. Kemudian Al-Mutawalli pula menyebut bahawa kedua-dua wajah di atas terdapat pada mereka. Pendapat pertama ada lebih kuat. Itu khilaf ulama. Habis tajuk tu. Disebutkan ini 6 jenis manusia yang berkait dengan solat Jumaat. Okay, masuk tajuk ni pula 8-17. Okey, ada lagi. Okey, baru kita masuk tajuk pula. Perbandingan mazhab tentang bilangan solat ahli solat Jumaat. Kita tahu dah mazhab kita Syafi'i 40 orang, kan? 40 orang termasuk imam. Ada pandangan kata 41 campur imam. Itu pandangan yang lain. 40 tu standard kita kan. Okey, sekarang ni kita nak tengok pula mazhab-mazhab lain, dia orang ni berapa orang sebenarnya solat Jumaat ni boleh dikira sah, selesai, ya, hal-hal Jumaat ni, dia kata. Ini suatu tajuk cabang tentang mazhab-mazhab para ulama berkenaan bilangan ahli solat Jumaat yang disyaratkan bagi kesahihan solat Jumaat. So, solat Jumaat tu nak jadi sah bagaimana? Nak lepas mazhab-mazhab yang lain. Okey, yang pertama dia kata, saya telah sebutkan bahawa mazhab kita ialah disyaratkan 40 orang ahli solat Jumaat. Inilah juga qaul Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Imam Ahmad. Ini kalam-kalam ulama lah, ulama-ulama yang besar-besar bagi pendapat. Ubaidullah, Utbah, Imam Ahmad, Ishaq. Ia juga satu riwayat daripada Umar bin Abdul Aziz. Ini semua besarlah yang beri pandangan. Itu yang pertama. Yang kedua, terdapat juga satu riwayat daripada beliau bahawa disyaratkan 50 orang ahli solat Jumaat. Umar bin Abdul Aziz ni, dia khalifah, kan? Umar bin Aziz dia pernah berikan pandangan, dia kata ada riwayat disebutkan kena 50 orang ahli solat Jumaat ni baru dia kira sah Jumaat itu. Bermula pada mula lah. Mula sampai habis, kan? Kena ada 50 orang. Itu Umar bin Abdul Aziz, khalifah, cicit kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Rabi'ah berkata, solat Jumaat sah dengan 12 orang je jemaah. Ada, ya, yang ketiga.
Ada pendapat daripada Rabi'ah, dia kata 12 orang cukup dah. Sah solat Jumaat. Okey. Kemudian yang keempat, ini mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah, dia kata Al-Thawri. Ini semua besar-besar ni. Nama besar-besar ni. Al-Thawri, Al-Lais dan Muhammad rahimahumullah berkata, ia sah dengan 4 orang jemaah termasuk imam. Ini kes COVID dulu tu kan. Ini. Kita pun ada sebut sebelum ni, kita ada sebut sikit. Mazhab Hanafi. Dia kata Hanafi, Thawri, Lais, besar-besar ni. Ini nama besar-besar. Cuma kita tak kenal dia lah kan. Tapi kalau kita berada pada zaman dia, ini memang otai-otai lah. Dia cakap tu orang tak berani lawan lah. Orang ikut lah kan. Okay. Dia kata, ia sah dengan 4 orang jemaah termasuk imam. Imam masuk sekali dalam 4 tu. Bukan 40. Itu mazhab Syafi'i 40 kan. Ini 4 orang aja. 3 orang makmum, seorang imam. Selesai. Boleh solat Jumaat. Ini diceritakan juga oleh Ibnu Munzir. Ibnu Munzir daripada Al-Auza'i dan Abu Thawr. Qaul ini dipilih oleh Ibnu Al-Munzir. Sebab itu kalau kita pergi dekat negara yang beramal dengan mazhab Hanafi ini, dia sembahyang Jumaat ada 5-6 orang dia jalan dah solat Jumaat ni kan. Kan elok dia rubah terasa lain kan. Dia beza mazhab Hanafi ni. Kalau solat pun waktu, kalau tuan-tuan datang subuh kan, kita biasa subuh datang awal kan. Subuh dekat pukul 6 tu datang. Duduk, dia azan, dia lewat, dia semayang subuh tu, dah nak dekat matahari nak terbit baru dia semayang. Tunggu ulama. Mazhab Hanafi. Dia memang ada, dan hadis Nabi diceritakan. Nabi semayang tu punya waktu, dia adalah perbahasan dalam mazhab Hanafi. Dia mengambil pandangan nak lewatkan solat subuh tu. Dekat terang baru dia solat. Lewat. Kalau kita pergi negara-negara tu, kita semayang subuh duduklah tunggu. Betul ni tak kamat-kamat ni kan. Waktu masuk dah kan, tunggu dekat sejam tunggu kan. Baru dekat ujung tu dia semayang. Itu mazhab Hanafi. Adalah pandangan-pandangan, tapi semuanya dia ada asas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kata pengarang ni disebutkan, orang lain pula menceritakan, ni ada riwayat-riwayat ia daripada Al-Auza'i, Abu Yusuf, bahawa solat Jumaat sah dengan 3 orang jemaah termasuk imam. Tadi mazhab Hanafi. Ini jenis ada juga pandangan yang daripada Al-Auza'i, Abu Yusuf. Ini semua ulama-ulama fiqh besar ni. Dia kata 3 orang pun cukup dah. Imam, 2 orang makmum. Imam, Bilal siap. Seorang datang, buka pintu, siap. Seorang masuk azan, seorang baca khutbah. Selesai Jumaat dia kan. Ni jenis yang 3 orang. Itu ada. Auza'i, Abu Yusuf ada riwayat cerita dia. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, Al-Hasan bin Saleh dan Daud rahimahumallah berkata, ia sah dengan 2 orang jemaah termasuk imam. Dia. Ini makin lama makin sikit. Lepas ini kita kira imam je lah kan. Imam azan, kamat, dia buka, pasang lampu semua kan. Ini jenis 2 orang. 2 orang jemaah termasuk imam. Kata. Tadi 3, ni 2 orang. Ini pandangan sahabat Al-Hasan bin Saleh, Daud. Sah dia kata. Sah. Maksud Jumaat itu, ia sah. Dengan 2 orang jemaah termasuk imam. Seorang jadi imam, seorang tukang kamat. Kalau seorang je, dia kamat, dia imam kan. Ini ada tukang kamat dah. Boleh azan lah kamat. Inilah maksud qaul yang diceritakan oleh Ibnu Munzir daripada Makhul. Ada riwayat sedemikian. Itu jenis yang ke-6. Ini kita nak beza. Tengok mazhab-mazhab lain. Tuan-tuan jangan buat gitu pula. Ini ilmu lah kita belajar. Faham rangka dia. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, Imam Malik. Imam Malik pula berkata. Ini dalam mazhab Maliki dia. Tidak disyaratkan sesuatu bilangan tertentu. Ni mazhab Maliki. Sebab benda tu benda khilaf. Bukan macam semayang. Sehari subuh 2 rakaat. Orang tak confuse. Semua satu dunia semayang subuh 2 rakaat. Tapi bila benda isu begini bilangan ni, Nabi tak cukup secara jelas. Hadis-hadis tu yang kita baca, hadis mula tu, ada status dia gini, ada hadis kata gini, ada ulama ni pegang begini. So nak istimbat hukum tu berdasarkan idrak, nak dapatkan, nak ta'amuk dengan istidlal, nak istimbat tu berdasarkan kekuatan ulama dengan dia dalil yang ada pada dia. So dia berbeza. Kalau Imam Malik pula, dia kata tidak disyaratkan sesuatu bilangan yang tertentu. Dia kata bahkan disyaratkan sekumpulan orang yang didiami sesebuah kampung dengan mereka
serta berlaku jual beli antara mereka. Solat Jumaat tidak terhasil dengan 3 orang, 4 atau seumpamanya. Dia kata, solat Jumaat tidak terhasil dengan 3 orang, 4 atau seumpamanya. Tapi dia tak letakkan satu bilangan yang khusus. Dia kata, tidak disyaratkan bilangan yang tertentu. Bahkan disyaratkan sekumpulan orang yang mendiami sebuah kampung dengan mereka serta berlaku jual beli di antara mereka. Bila di kampung ada kedai orang datang jual beli dah okey. Kata cukup. Cukup dah dia kata. Kemudian dia kata solat Jumaat tidak terhasil. Kalau 3 orang tak boleh. Dia kata 3 orang, 4 orang, jenis sikit tu tak ada. Tapi maksudnya dah ada orang banyak sikit tu bagi Imam mazhab Maliki, dia kata okey dah. Itu yang ketujuh. Kemudian azan ni. Belum lagi. Azan. Kita bagi laluan azan. Kita habiskan ni sikit dah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Hadirat yang dikasih sekalian.
Okay, Alhamdulillah. Malam ni kita cover satu tajuk yang agak penting, iaitu kita membicarakan tentang bilangan solat Jumaat. Dan Al-Imam Nawawi dia pecahkan ada 6 kategori manusia ni solat Jumaat tadi. Kita tengok, kita simpulkan balik. Yang mana 6 kategori tadi dia jenis satu, wajib tak wajib Jumaat bagi orang tu. Kemudian dia ni diambil kira tak sebagai ahli yang 40. Kita tajuk bilangan kan. Dia dengan ahli 40 tu dia ambil kira tak? Okey, dia kata yang pertama wajib solat Jumaat. Kemudian dia tu diambil kira dengan ni sebagai ahli dan 40 orang. Itu sah, itu yang biasa. Kemudian yang kedua, solat Jumaat dia sah. Dia boleh solat Jumaat. Tapi tak ambil, tidak solat Jumaat sah, tetapi tidak wajib ke atasnya. Orang mustautin, ni orang kampung sini, tapi dia tak wajib disebabkan dia ada keuzuran. Tapi kalau dia datang, kita boleh kira dia dalam 40 orang tu. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga, solat Jumaat tak wajib. Dia tu tak wajib solat Jumaat. Kemudian tak sah. Kita ambil kira dia sebagai 40. Siapa? Jenis orang gila tadi. Kan? Tu jenis orang gila. Okay. Kemudian yang keempat, solat Jumaat wajib. Tapi kita tak boleh ambil kira dia tu sebagai ahli yang 40 orang. Tu jenis apa tu? Jenis macam kanak-kanak. Dia sah dia sembahyang tapi tak ambil kira. Tu yang keempat. Yang kelima, dia tu wajib solat Jumaat. Tapi dia wajib solat Jumaat tapi tak boleh ambil kira dia sebab apa? Sebab jenis murtad. Tu yang kelima. Yang keenam ni yang ada khilaf tadi, yang jenis mustautin, yang jenis bermukim. Jenis bermukim tu ada khilaf, kata ambil dikira, ada yang kata tak kira. Dan qaul yang kita ambilnya, yang tamatnya yang disebutkan sini, yang sahih dia kata tidak diambil kira. Okey. 1, 6 kategori. Kemudian kita bincangkan perbandingan mazhab dalam bilangan ahli solat Jumaat, kan? Yang pertama tadi mazhab kita 40 orang. Itu satu. Yang kedua ada 50 orang. Ada satu riwayat 50 orang. Siapa cakap tadi? Umar bin Abdul Aziz. Ada 40 orang. Ada 50 orang. Kemudian ada 12 orang. Ini riwayat daripada Rabi'ah. Kemudian yang keempat, mazhab Abu Hanifah, Thawri, Lais. Dia kata berapa orang? 4 orang aja. Termasuk imam. Itu yang keempat. Yang kelima jenis 3 orang. Solat Jumaat. 3 orang. Siapa cakap tadi? Auza'i, Abu Yusuf. 3 orang termasuk imam. Itu yang kelima. Yang keenam jenis 2 orang aja. Solat Jumaat. Seorang azan, seorang amat, tu jadi imam. Ini daripada Al-Hasan, Daud. Kemudian yang ketujuh, ini daripada mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni dia sebut, dia tak tentukan berapa orang. Dia tak sentuh berapa orang. Tapi dia kata bila ada sebuah kampung, ada kedai, ada orang jual beli, okey, cukup dah bilangan tu. Tapi bukan 3 orang, 4 orang lah, lebih daripada itu. Maksudnya ada bilangan yang banyak sikit, okey dah. Sebab tajuk kita bilangan. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir yang ke-8. Ke-8 ni paling rare lah. Dia kata. Ad-Darimi rahimahullah menceritakan daripada Al-Qashani. Dia kata. Bahawa solat Jumaat sah dengan seorang lelaki yang bersolat secara berseorangan. Ni. Jangan buatlah ni. Ini kita belajar kan. Dapat ilmu dia kan. Ada pandangan gitu. Dia kata. Ada Rimi. Dia ceritakan. Ada. Dia ambil riwayat daripada Qashani. Solat Jumaat tu sah dengan seorang lelaki yang solat secara seorang. Dia jadi gitu. Dia kata. Itu yang ke-8. Dia kata. Namun, dia kata. Namun di sini. Dia buat ta'liq. Dia kata. Berikan pandangan. Namun Al-Qashani tidak boleh dikira dalam ijma'. Pendapat 8 ni kita tak lebih kira sebagai ijma'. Dia bukan pendapat yang di ijma', yang diterima pakai secara keseluruhan. Bahkan mereka tidak menukilkan ijma', bahkan mereka menukilkan ijma' bahawa disyaratkan bilangan tertentu. Secara ijma', para ulama semua mazhab, Syafi'inya, Malikinya, Hambalinya, Hanafinya, secara ijma' mereka ini menentukan, disyaratkan bilangan tertentu pada ahli solat Jumaat. Sebab itu ada 40, ada 50, ada 12, ada 34. Maksud semua mazhab ni dia letak satu kaedah, ada bilangan.
Mazhab Maliki tu pun dia kata kena bukan 3 4 orang, ke atas sikit bilangan yang ada ramai sikit. Yang jenis orang ni dia tak termasuk dalam ijma'. Mereka cuma berselisih pandangan dalam menentukan kadar bilangan tersebut. Dia kata sebagaimana yang telah pengarang dia sebutkan tadi. Okay, itu bahagian-bahagian dia ada 8 bahagian bilangan untuk jemaah solat Jumaat yang perlu kita ketahui. Yang barulah kita tahu sebenarnya. Maksudnya kalau dah betul-betul sampai satu peringkat yang darurat sangat, dia boleh jadi nombor 8 tu. 2 orang, 3 orang, dia ada level-level. Dan masa kita PKP itu, dia ambil inilah mazhab Hanafi 4 orang kan. Kan dia buat 4 orang. Mazhab Hanafi yang kita guna pakai. Tahu dapatlah kita ilmu yang berkait dengan perbandingan mazhab. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan tengok dalil para ulama ni. Itu kesimpulan daripada pembahagian 8. Kemudian kita akan tengok dalil bagaimana ulama ni dia boleh pandai-pandai lah, yang ni tentu 40 orang, ni 12 orang. Secara detailnya hadis mana dia ambil, Nabi kata mana, riwayat mana sebenarnya. So insyaAllah kuliah akan datang kita akan bahaskan tentang pendalilan ulama tersebut. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahuma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiya wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.